yang menyuapkan api neraka dalam mulut anak-anak dan isteri. Kadang-kadang orang lembut hati asbab anak kesayangan atau isteri kesayangan yang menjadi mangsa kepada perbuatannya. Ataupun kadang-kadang orang dia akan lembut hati apabila kita minta orang yang berwibawa lah, ustaz, ulama, ya, orang tua dan sebagainya untuk menasihati dia. Kadang kawan dia tak ada kesan, orang lain ada kesan. Macam anak-anak kita lah. Ya, mak bapak cakap dia tak dengar, cikgu cakap dia dengar. Bomoh luar, kena bawa bomoh luar. Tapi yang penting di samping kita tegur, kita doakan. Jangan biarkan dia hanyut dengan rasuahnya. Kita kena tegur dengan berbagai-bagai cara. Tapi kalau dah banyak cara kita buat tak juga berkesan, perlu lapor pada BPR dengan niat untuk tolong dia dan keluarganya. Kalau dia terpaksa kena buang pun tak apalah, ya. Takut-takut dia tak berkat. Baik. Tu terima kasih pada Cik Dolah dari Semban dan kita terima lagi satu panggilan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Cik Wan. Ya, tak Puan Salma. Oh, Puan Salma. Ya betul. Ya. Okey. Di Datuk. Aha. Saya ni seorang kakak. Ya. Pada 5 orang adik. Aha. Buat masa ni mak saya sedang sakit lah, sakit tua lah. Okey. Tapi masalah saya susah sangat nak tegur adik-adik supaya lebih bertanggungjawab pada mak saya dah dalam keadaan sakit. Dan mungkin boleh juga saya cakap mungkin di hujung-hujung hayat macam tu kan. Jadi saya susah kalau saya tegur secara terus terang. Nanti dia orang akan pulaukan saya macam tak nak bertegur dengan saya, tak nak hubungi saya. Kalau saya tak tegur, saya tak cakapkan benda pada dia orang. Jangan seolah-olah macam lupa. Dan itulah tanggungjawab anak-anak. Jadi saya nak minta pandangan Datuk macam mana cara yang terbaik untuk saya tegur adik saya. Oh, cantik. Terima kasih. Terima kasih Puan Salma. Terima kasih. Ini saya suka sangat, ya. So untuk menjawab ni saya mungkin ni kena naik share ni, berdiri sikit ni. Sebab saya sedih lah, ya. Kakak, ya, seorang yang bertunggu lumun dan juga mak yang sakit, adik-adik macam tak kisah. So apa yang kita buat ialah satu. Ni pandangan saya lah. Satu ialah buat bermesyuarat. Sebab pengalaman orang lain, kadang-kadang kita boleh pujuk seorang-seorang ni memang dia tak jalan, tapi bila kita buat mesyuarat. Sebab bila mesyuarat tu dia punya barakah tu lain dia, ya. Allah akan turunkan hidayat, mudah untuk adik-adik ni kadang menerima hakikatnya, sama-sama bincang apa yang kita boleh bantu. Apa yang kita boleh bantu, ya, untuk meringankan beban mak dan beban kakak yang membantu mak tadi. Ya, tu satu. Yang keduanya ialah mungkin ni cadangan saya, buat doa selamat, ya. Panggillah orang dekat-dekat je, adik-beradik dan panggil seorang ustaz ke siapa-siapa yang boleh baca doa, tolong doa selamat untuk mak. Lepas tu ustaz ni bagi nasihat, apa tanggungjawab anak, apa ruginya kalau tak bantu mak, dan apa untungnya kalau semua tolong mak. Sebab kata Nabi, rugilah. Dan bila sahabat bertanya, apa yang rugi Rasulullah? Rugilah orang yang ada mak yang sudah tua tapi dia tak berbakti, ya, tidak menolongnya, ya. Baik, kita berhenti sebentar, kita akan sambung lepas ni insya-Allah. Terima kasih, alhamdulillah, terima kasih dan tahniah, syabas masih bersama saya. Dan ini saya nak senaraikan, ya, antara topik-topik ataupun isu yang dibangkitkan dalam SMS, ya, beratus-ratus dah, ya, cara atau bahasa yang baik untuk menegur, bagaimana nak tegur suami, bagaimana nak tegur mak bapak yang pilih kasih, ya, ataupun mak bapak yang tak sembahyang, bagaimana apa teguran yang menyakitkan hati, ya, bagaimana teguran untuk orang yang paling rapat dengan kita, bagaimana nak tegur orang yang lebih tua dari kita. Menegur mertua yang bacaan dalam sembahyang tak betul. Tegur orang yang kita tak kenal. Macam mana nak tegur orang yang lain agama? Ini soalan. Bagaimana teguran yang sinis? Bagaimana apa nak buat kalau orang tu merajuk dia ditegur? Apa beza tegur dengan kritik? Bagaimana tegur orang yang ego? Bagaimana Rasulullah SAW membuat teguran? Tegur untuk anak yang nakal. Bagaimana tegur yang sabotaj? Ada orang tegur tu untuk sabotaj atau memalukan kita. Ini dia antara isu-isu atau mauduk yang telah digunakan untuk SMS kepada saya tadi. Terima kasih banyak-banyak. Now, saya terus nak pergi kepada bagaimana cara nak menegur, bagaimana Nabi mengajar kita menegur. Pertama, nak tegur orang. Pertama, innamal a'malu binniyah. Niat kita kena bersih, bukan nak cari salah orang, tapi nak sama-sama betulkan. Kita betulkan diri dan kita betulkan orang lain. Niat kena betul. Satu, kena pasang niat. Aku ni sebenarnya nak betulkan diriku sambil nak betulkan orang lain. Satu. Yang keduanya, kena baca doa.
Baca doa dulu. Apa baca doanya? Doanya ialah satu ialah doa Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang keduanya ya doa pukau. Ini dia. So sebelum kita tegur dia, kita pukau dia dulu. Pukau tanya lembutkan hati. Doanya ialah ya azizul jabbarul mutakabbir. Baca 3 kali. Ya azizul jabbarul mutakabbir. Ya azizul jabbarul mutakabbir. Ya, embus kat orang tu. Ya, kalau dah berdepan tu jangan embus. Jangan puh. Ya, kan pitam pula dia. Kalau kita makan petai pula memang pitam dia. Depan dia kita batuk je. Jadi insyaAllah lah. Ni, dan sebelum saya panjang lebar, dah ada orang kat line. Kesian, lama dah dia. Assalamualaikum. Hello. Hello, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam, Cik Jamil. Ya, saya. Silakan. Saya ada satu soalan. Ya, ya. Saya seorang pendiam kan. Pendiam ya? Tapi susah untuk bertegur bila kawan dan sekeliling masyarakat kan. Tetapi apabila saya berkawan dengan lebih rapat, saya lebih kira agresif. Agresif? Ya. Ui. Tapi saya kira saya ni seorang keluarga kira yang last kali anak lelaki. Anak lelaki lah ya? Ya. Okey. So soalannya? Soalannya cuma saya seorang pendiam tapi susah untuk bertegur. Okey. So terima kasih Cik Jamil ya. Ini bukan masalah Cik Jamil seorang ni. Jamil artinya cantik ataupun yalah lawa lah ya, Jamil ya. Jamil Jamilah. So ni sebenarnya orang bungsu ni, anak bungsu lelaki seorang dia kata. Dia ni pendiam. Orang lelaki yang pendiam ni banyak berfikir. Ya, so cuma dia bila dah rapat barulah dia lebih agresif ataupun lebih mudah berbicara lah ya. So memanglah tak kenal maka tak cinta. So di sini Cik Jamil kena ubah. Cik Jamil kena ubah bahawa kita kena belajar untuk mudah menegur. Menegur bukan menegur kritik atau komen, tapi nak bertegur sapa. Ini maksud Cik Jamil lah, bagaimana nak bertegur sapa. Ya, sebab Nabi pesan kat kita supaya mudah untuk bertegur sapa. Mulakan dengan memberi salam. Tak boleh cakap apa-apa, memberi salam, apa khabar? Bagi salam, apa khabar? Ya, maka pintu perbincangan telah dibuka. Memberi salam, tanya khabar. Walaupun kat Pulau Tioman ya, Cik Jamil dari Pulau Tioman ya, kita kena buat begitu. Dan of course lah, orang yang bijak pun Cik Jamil dan tuan-tuan puan-puan pada penonton yang saya mulakan, tak perlu banyak cakap. Banyak mendengar pun orang seronok untuk berbual dengan kita. Ya, so untuk belajar tegur menegur ni, banyak pandai mendengar pun satu sifat yang baik. Baik, saya nak sambung lagi untuk menjawab soalan Cik Jamil dengan Puan Salmah tadi. Bagaimana nak menegur ya ahli keluarga dan sebagainya. Satu tadi saya kata niat kena betul, keduanya baca doa. Satu lagi doa. Doa tadi apa? Doa Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri sampai habis. Lepas tu doa melembutkan hati atau pukau, ya azizul jabbarul mutakabbir. Yang ketiganya ialah yang selalu saya sebut di mana-mana, surah Toha ayat 1 hingga 5. Asbab surah Toha ayat 1 hingga 5 lah. Maka Umar Al-Khattab yang begitu gagang, yang begitu ganas, yang begitu jahat sebelum beriman pun jadi lembut hatinya dan boleh ditegur ya. So kita bacalah doa-doa itu sebagai asbab untuk melembutkan hati orang sebelum kita tegur ya. Tu dua. Yang ketiganya ialah kita kena belai orang. Rupanya orang nak ditegur ni kita kena gosok macam saya dah sebut contoh yang sama. Yang ni kalau nurse nak inject kita, dia gosoknya dengan alkohol baru di jab. Jadi kita nak tegur orang, kita puji dulu. Puji Dian, engkau ni ya, aku dah kenal lama. Kau ni memang walaupun mulut kau memang agak laser, tapi kau ni baik. Ya, kau ni rajin, kau ni pemurah, pakai smart, ya suka berkawan. Kita puji dan cuma satu aja yang barulah kita tegur. Ya. Jadi kita puji and then tegur. Kebanyakan orang ikut kajian saya di Malaysia, bila kita puji dengan ikhlas, maka bila ditegur orang mudah terima dengan berlapang dada insya-Allah. Baik, sebelum kita sambung lagi tip bagaimana nak menegur dengan hikmah, kita ambil satu panggilan lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suhana Segamat. Ya. Saya sukalah topik malam ni. Ya. Cuma saya rasa masalah saya pun macam adalah disebut tadi cara terbaik nak tegur tabiat ibu bapa yang ada yang pilih kasih, suka singgung anak-anak dengan kata-kata yang tak sedap lah. Bila kita nak jawab, saya rasa macam anak dahaka pula. Ya. Bila kita tak jawab, kita memendam begitu lama lah. Ya. Saya tak suka lah macam
apa tak boleh kan melawan orang tua ni. Tapi nampaknya macam tak nak berubah. Tak boleh ditegur. Lepas tu suka menjaga cerita anak-anak ni kepada orang lain. Benda yang tak betul jadi percakapan. Jadi saya rasa malu. Baik, terima kasih Suhana pengantin ya. So saya kena potong secepat ni sebab masa kita terhad. Terima kasih. So ini memang berlaku lah ya. Tapi ingat utamalah, betulkan kepala semua anak-anak. Ya, ramai anak-anak yang bertanya bahawa kadang mak bapak kita tak adil pilih kasih. Macam nak tegur. Pertama, semua mak bapak sayang ke anak. Cuma kadang atas sebab-sebab tentu anak ni mungkin masa kecilnya sakit ke, susah nak beranak ke, whatever, maka mak ada lebih sikit lembut hati yang nampak macam pilih kasih. Tapi jangan takutlah. Itu satu, yakinlah bahawa mak kita sayang kat kita. Yang keduanya ialah, ya, apa kata Nabi SAW? Bila qada dan qadar yang Allah berikan kepada manusia itu untuk kebaikan hamba-Nya. Artinya, kadang-kadang mak kita pilih kasih kepada adik-adik tentu dan kita macam teraniaya, macam terpinggir, macam dianaktirikan. Mungkin untuk kebaikan kita. Bukan mungkin. Memang untuk kebaikan kita. Sebab qada dan qadar yang Allah berikan kat hamba-Nya adalah untuk kebaikan hamba-Nya, kata Nabi. Jadi, jangan bersangka buruk lah. Jangan bersangka buruk. Sebab ubat untuk orang dewasa memang pahit. Ubat untuk budak-budak biasanya manis. So artinya kadang kita ni kena benda yang pahit kita akan jadi hebat. Jadi bertambah baik dan bertambah redha, bertambah sabar. So Puan Suhana ya dan semua sahabat-sahabat tadi yang bertanya, jangan kecil hatilah. Ya, jangan kecil hati. Ya, kita bersangka baik mak bapak kita dan kita doakan mereka. Jangan takut. Jangan takutlah ya bila kita doakan mereka kita dapat pahala walaupun nampak macam tak ada kesan, sebenarnya ada kesan. Baik, saya nak sambung lagi ya. Nak sambung sikit lagi bahawa masa kita menegur orang, kita kena tegur dengan khusus. Jangan ungkit benda-benda lama. Masa tegur orang, jangan ungkit benda-benda lain. Fokus kepada benda yang kita nak tegur sekarang. Jadi orang boleh terima. Itulah awak ni. Awak dulu sejak kahwin, memang tak pandai buat air. Padahal nak tegur air hari ni. Air hari ni dibuat mungkin terpahit atau termanis. Tapi bila sejak kahwin, makcik tu kecil hati. Dah 30 tahun saya buat air. Bertong-tong, bergelen-gelen awak nyekek. Ya, awak makan minum baru sekarang jadi dia kecil sangat hatinya, luka sangat. Kalau nak tegur orang, tegur atas isu yang ada sekarang, jangan kaitkan dengan dulu-dulu ya. Dan tegur dengan tenang, jangan naikkan suara. Ingat, orang boleh ditegur. Bila naikkan suara, orang kecil hati. Isteri saya ke, isteri anda ke, dan hampir semua orang perempuan memang mudah kecil hati kalau naik suara masa tegur. Adalah 1-2% yang saya sebut dulu yang boleh terima teguran yang kuat sebab dia punya soundbox ada problem. Itu je ya. Dan bila kita tegur orang tu, kita jangan tegur saja. Kita kena tolong dia cari apa punca masalah dia. Jangan kata, "Kau ni apa ni lewat datang." Kita bincang dengan dia, tolong dia bagaimana dapat mengatasi masalah dia lambat datang dan sebagainya. Baik. Ini dia antara lain-lain dan yang penting sekali bila kita dah tegur orang pada waktu malam, kita doakan dia agar berubah berdasarkan pada apa yang kita tegur. Mudah-mudahan dia berubah. Doa kawan untuk kawan akan mustajab insya-Allah. Dan minggu depan kita akan bincang topik yang menarik. Bagaimanakah ataupun apakah sifat-sifat wanita idaman lelaki? Seronok. Ya, wanita idaman lelaki minggu depan. Bersama saya jangan lupa minggu depan, ya. Dan untuk malam ni saya mewakili semua warga kerja malam ini bersama saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Mohon ampun dan maaf ya, ada soalan yang tak dapat kita jawab dengan sempurna, masa kita amat terhad. So, yang pentingnya tegur menegur adalah untuk kebaikan, tapi tegurlah dengan cara hikmah agar yang menegur seronok, yang ditegur juga dapat manfaat. Sama-sama dapat faedah. So, selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.